perkara yang perlu difahami sebagai seorang khalifah. Bila Ustaz Azri menggunakan istilah mencuit, saya suka, kerana mencuit bermaksud satu perbuatan mudah tetapi menimbulkan kesan seperti ketawa, seperti sakit, ya, tetapi ia hanyalah satu proses permulaan kepada berlakunya reaksi. Jadi begitulah, ya, di dalam kehidupan seharian kita, ya, sebenarnya dalam kehidupan kita seharian kita sebagai mukmin yang tidak pernah, insya-Allah lah, tidak pernah meninggalkan surah Yasin pada hari Jumaat, tidak pernah meninggalkan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Saya nak sebutkan kepada saudara-saudari, kita memang dipertemukan sentiasa dengan surah-surah ini, dengan apa yang disebut pada hari ini sebagai go green. Tolong perhatikan alam sekeliling kita. Adakah masih hijau, kekal semula jadi seperti dahulu kala? Sebab perkataan hijau di dalam Al-Quran memang disebut, ya, khudran, ya, khudran. Memang disebut dalam surah Yasin kalau anda perasan, dan memang disebut dalam surah Al-Kahfi kalau anda perasan. Ia bukan satu kenyataan yang sia-sia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah seumpama mahu kita bermuhasabah, menegur sejauh mana kita mesra kepada alam sekeliling kita, sejauh mana tindak tanduk kita, ya, untuk makan dan selepas makan, sejauh mana segala kehidupan seharian kita mengambil berat implikasi kepada alam di sekeliling kita. Atau kita ini jenis tiada hati perut, keras hati, sehingga tidak mempedulikan bumi yang semakin sakit sebenarnya. Sebagai contoh, bila kita baca surah Yasin, kita akan jumpa kalimah hijau ini pada ayat 80, dan ia merujuk kepada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon hijau. Kita memang boleh ingat ayat ini, saya percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Iaitulah, dialah yang telah menjadikan untuk kamu daripada pohon yang hijau itu keluarnya api. Poin saya adalah bagaimana Allah bukan sekadar menyebut pohon, kita sedia maklum pohon pasti berwarna hijau, itu lambang ataupun simbolik kepada freshness, kepada kesegaran dan kesihatan tumbuhan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk mengumumkan warna hijau itu sebagai suatu penegasan kepada sejauh mana kita memperjuangkan alam semula jadi ini kekal begitu, tidak berlaku perubahan yang agresif, tidak pada tempatnya dan zalim dilakukan oleh manusia. Dan apa yang menarik perhatian saya, Ustaz, adalah surah Yasin ini juga, kalau kita baca daripada awal, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut pada ayat yang ke-12 tentang implikasi tindakan seseorang. Izinkan saya membaca ayat yang memang kita sudah hafal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sila bulatkan kalimah wa atharahum. Athar artinya bekas yang ditinggalkan. Ya, jejak kaki anda di pantai, ya, itu dinamakan athar, legacy yang ditinggalkan, ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Athar adalah kesan tapak kaki yang anda tinggalkan, implikasi daripada apa yang telah anda tinggalkan kepada orang-orang terkemudian. Jadi dalam ayat 12 surah Yasin bermaksud Allah tidak hanya mencatat apa yang kamu buat, Allah juga mencatat kesan berangkai apa yang kamu buat. Artinya kekadang seseorang itu sudah meninggal dunia, ya, tetapi kesannya itu masih ada. Dan saya nak kaitkan dengan satu hadis yang subhanallah, ya, di dalam hadis yang ke-10 daripada 40 hadis yang Profesor Dr. Zulkifli Yusof dan Dr. Zaini, karya yang bagi saya sangat penting untuk disambut oleh semua pengkuliah pendakwah di masjid dan surau, supaya kita cuba buka topik sebegini di surau dan masjid. Ya, kita tak nak orang masjid, ya, sebagai orang yang tidak mementingkan kebersihan dan kehijauan. Jadi
bila saya baca hadis ini, saya dapat merasakan subhanallah. Memang patut Allah Ta'ala menyebut hijau dalam surah Yasin tadi merujuk kepada alam semula jadi, dan Allah menyebut kesan berpanjangan walaupun kamu dah mati. Athar adalah kesan berpanjangan yang terus engkau nikmati walaupun engkau telah pergi meninggal dunia. Dalam hadis daripada Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Ingat tuan-tuan, bila kita mati, bila kita meninggal dunia, kita tetap boleh deposit ya kepada amalan kita walaupun kita sudah pergi, boleh berlaku pertambahan pahala walaupun kita dah mati ya, dengan salah satu daripada 3 cara. Salah satunya adalah sedekah jariah. Walaupun kita dah pergi tetapi Allahu Akbar, pahala terus mengalir, pahala terus mengalir. Tetapi dengan cara bagaimana? Ramai memahami sedekah adalah sekadar memberi sesuatu kepada orang yang memerlukan. Kita terlupa sebenarnya sedekah boleh berlaku kepada burung. Sedekah boleh berlaku kepada binatang-binatang. Ya, ia adalah seperti bercucuk tanam. Kata Nabi tadi, maksudnya adalah tiada seorang Muslim yang bercucuk tanam, kemudian hasil tanaman itu dimakan oleh burung, kemudian manusia, kemudian haiwan, melainkan ia menjadi sedekah kepadanya. Let's say, tuan-tuan bercucuk tanam. Saya sendiri banyak belajar daripada orang tua bila datang ke bandar ni, bila datang ke Kajang ni. Ya, kita tak mementingkan benda tu, tetapi orang tua memang dia akan ajar kita tanam cabai belakang rumah. Sebab ya, mak kita mengajar kita, ya, kamu akan tua macam mak, ya, kamu akan pergi satu hari nanti. Tetapi macam mana pokok ni boleh menjadi sumber income? Iaitulah boleh terus menerus mendapat pahala kepada kamu. Ia bukan sekadar manfaat pada anak cucu cicit kamu nanti yang boleh makan cabai petik daripada belakang rumah sahaja, tetapi ia juga adalah manfaat untuk burung. Ini kalau kamu mampu berkebun, berdusun, kamu boleh menyediakan ekosistem green. Ya, hijau bagi saya adalah mewujudkan ekosistem yang disenangi, bukan hanya tempat berteduh bagi manusia, ya, tetapi juga tempat berteduh bagi binatang-binatang seperti burung, ya, dan binatang-binatang ternak. Dalam Al-Quran sendiri tuan-tuan, Allah mendatangkan beberapa surah dengan nama-nama yang menggambarkan ekosistem yang hijau. Ya, iaitulah seperti Al-An'am, haiwan berkaki 4 yang boleh makan rumput dengan senang, ya, tidak beroleh masalah untuk meraih padang rumput, ya, tidak kurus kering, bahkan ditimpa penyakit tidak. Dalam Al-Quran ada surah An-Nahl, ya, surah yang menceritakan tentang lebah yang terbang daripada gunung ke pokok dan ke rumah. Dalam Al-Quran ada cerita tentang An-Namlu, ya, lembah semut yang tidak diganggu oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bahkan bila berbicara tentang Nabi Sulaiman, Ustaz, saya ada berapa minit ni? So berbaki lebih kurang separuh lagi kot Okey. Okay, Ustaz bagi tahulah kalau dah ni Okey, bila bercakap tentang Nabi Sulaiman, tuan-tuan, kita yang semangat nak buka Palestin ni, kita yang semangat nak tawan Palestin, nak halau keluar Zionis kat sana, kita kena ingat perubahan Palestin kena bermula daripada kita. Sebab apa? Sebab kita kena faham pemerintah Palestin yang asal, pemerintah Palestin Nabi Daud, Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran adalah tokoh yang memperjuangkan go green. Maksud saya adalah memperjuangkan bukan sekadar kemanusiaan, keadilan, tetapi juga memperjuangkan rahmatan lil alamin. Memberi kasih sayang bukan hanya sesama manusia tetapi kepada seluruh makhluk yang hidup di atas muka bumi. Sebagai contoh, ini menarik untuk diperhatikan dan sesiapa boleh catat. Surah 21 ayat 78-79, surah 27 ayat 18 hingga 19, surah 34 ayat 18. Saya ulang balik, surah 21 ayat 78 hingga 79. Sesiapa yang free boleh tulis di ruangan chat tersebut. Dalam surah Al-Anbiya ada cerita Nabi Daud berbeza pandangan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana Nabi Daud sebagai pemerintah, sebagai hakim, kena berurusan di dalam mahkamah kepada dua orang yang berkonflik.
Satu orang pemelihara kambing-kambing dan satu orang lagi adalah petani yang bercucuk tanam. Apa yang berlaku pada satu malam adalah kambing-kambing telah liar, buas, bertempiaran lari, tidak dipantau oleh tuannya tadi, lalu merosakkan tanam-tanaman. Lalu apa yang terjadi bila diadu, dilapor kepada raja dan nabi pada waktu itu, iaitu Nabi Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemelihara kambing, kamu hendaklah kamu hendaklah memberikan kambing-kambing kamu yang telah mengganas di tanah kebun Fulan bin Fulan ini sebagai ganti rugi. Sebagai ganti rugi. Awak pukul 3-4 pagi duk tengok World Cup buat apa? Jadi sampai awak terlepas pandang pada kambing-kambing awak. So sebagai ganti rugi, ya, qisas, ya, sebagai ganti rugi, tolong beri kambing-kambing awak kepada dia sebab dia dah hilang sumber pendapatan kerana kerosakan kebun-kebunnya." Lalu ini adalah tindakan yang adil. Tetapi bagi Nabi Sulaiman, subhanallah, kalau kita baca tafsir, Nabi Sulaiman mencadangkan, "Ya, saya minta maaf ayah, saya ada pandangan berbeza. Tindakan ayah adil tapi tak ada rahmah. Tindakan ayah adil tetapi saya nak plus dengan rahmah. Oleh itu, saya mencadangkan pada ayah. Fafahamnaha Sulaiman." Allah berikan wahyu kepada Nabi Sulaiman untuk memberikan idea yang lebih baik. Idea yang saya sifatkan go green. Idea yang saya sifatkan rahmatan lil alamin. Iaitulah, ya, ayah boleh bagi kambing itu kepada orang yang rugi tersebut, si petani. Tapi bagi untuk temporary, untuk sementara, untuk setahun saja, ya. Kemudian, ya, ayah minta si pengembala kambing yang sudah tidak ada kambing ni kerana beri kepada orang yang menjadi mangsa, dia bangunkan kebun yang telah rosak akibat daripada kambing-kambingnya itu. Ayah minta beliau untuk jangan biarkan tanah yang dirosakkan oleh kambing-kambing itu terbiar. Ya, saya tak sanggup tengok ada tanah terbiar. Kita kena bangunkan. Subhanallah. Ini pemikiran Nabi Sulaiman. Sila lihat Nabi Sulaiman dalam surah An-Namlu. Beliau tak sanggup pijak semut. Beliau tak sanggup, bukan pijak semut, ya, pijak lembah semut. Kerana ia adalah sebuah kehidupan. Lembah semut ada peranan, implikasi kepada banyak pihak di dalam tanah itu. Ia adalah salah satu daripada hentian dalam sebuah ekosistem. Kalau tiada keperluan untuk anda merosakkan lembah semut, maka tidak perlu untuk memilih melakukan penghancuran kepada komuniti yang bernama semut. Nabi Sulaiman memilih untuk berhenti dan mencari jalan alternatif. Lalu cerita itu diceritakan dalam surah 27 ayat 18 hingga 19. Ini pemerintah Palestin, saudara-saudari, yang tidak sanggup mengganggu ekosistem kehidupan orang lain. Dan yang lebih menarik perhatian saya juga adalah dalam surah Sabah, surah 34, di mana ada cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Lihat, ya, beliau telah menjadikan perjalanan daripada Yaman, Sabah, dalam surah Sabah, ke Palestin dan Syria. Ada laluan yang memudahkan rakyat untuk pergi ke sana. Saya gunakan bahasa model lebuh raya. Kerana dalam surah Sabah ayat 18 ada cerita tentang Quran Zahirah. Sebelum daripada Nabi Sulaiman memerintah Palestin, ya, apa yang berlaku adalah orang yang nak pergi daripada Sabah ke Palestin, mereka mengambil masa 1 bulan perjalanan unta, dan mereka akan meredah jalan-jalan yang berbahaya kerana padang pasir kering kontang, tak ada RNR. Sangat berbahaya. Perjalanan mereka tak tahu kita nak stop kat mana, kita nak transit kat mana, memang tak tahu. Tetapi tiba-tiba bila datang Nabi Sulaiman, Allah merakamkan di dalam Al-Quran, baginda menjadikan perjalanan daripada Sabah ke Palestin sentiasa ada Quran Zahirah, sentiasa ada perkampungan. Saya boleh bagi seumpama setiap 10 km saja ada RNR, setiap 10 km saja ada RNR, sehingga orang tidak terasa jauhnya perjalanan. My point is, baginda membangunkan potensi alam. Daripada suasana badui kering kontang, macam mana kita nak hijaukan tempat ini, macam mana kita nak jadikan ada unsur kampung, macam mana boleh ada penduduk, ya, inhabitant di sini, sehingga akhirnya orang yang nak bertolak daripada Sabah, dia dah boleh buat jadual. Aku nak qasar jamak kat mana, seolah-olah macam tu. Aku nak bermalam kat mana, aku nak booking hotel kat mana. Sehingga perjalanan 1 bulan sebelum ni sekarang tak terasa apa-apa dah, sebab boleh transit.
Mereka bukan transit di RNR, mereka transit di bandar. Inilah Sulaiman alaihi salam, beliau memakmur. Saya gunakan perkataan yang sangat mahal di dalam Al-Quran, iaitulah wa amaruha, imarah, membangunkan. Dan ini salah satu daripada peranan sebagai seorang khalifah. Wallahu a'lam. Setakat itulah untuk soalan pertama.